Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada KMI Kumpulan 5 ingin membentangkan tajuk kesan negatif aliran pemikiran semasa terhadap alam sekitar. Nama saya Nur Izzati binti Alias, nombor metrik 12000837. Pada abad ke-20 telah muncul aliran pemikiran semasa yang datang dari barat seperti sekularisme, pluralisme, liberalisme dan sosialisme. Kesejahteraan dan keamanan alam sekitar berkait rapat dengan aliran pemikiran semasa. Sekiranya pemikiran semasa seseorang manusia itu baik, maka ia akan membentuk alam sekitar yang harmoni, dan jika sebaliknya, maka perkara-perkara negatif yang akan berlaku. Kelestarian dan kebersihan alam sekitar ini perlu dijaga. Kesan daripada usaha penjagaan ini mampu untuk membendung pencemaran yang berlaku kepada alam sekitar. Ini kerana alam sekitar yang bersih mampu menjauhkan manusia daripada kemudaratan seperti penyakit dan sebagainya. Seterusnya, objektif kajian ini adalah untuk menerangkan aliran pemikiran semasa dan hubungannya dengan alam sekitar, membincangkan kesan negatif aliran pemikiran semasa terhadap pemeliharaan alam sekitar, dan juga mengenal pasti cadangan mengatasi masalah aliran pemikiran semasa terhadap alam sekitar. Nama saya Nurul Iman binti Muhammad Nasir, nombor metrik 12000864. Okey, pada hari ini saya akan terangkan apa itu metodologi kajian. Okey, metodologi kajian ialah kaedah atau cara yang digunakan dalam sesuatu penyelidikan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, perkataan metod yang membawa maksud kaedah yang digunakan dalam sesuatu penyelidikan. Manakala maksud kaedah pula adalah proses atau cara yang digunakan dalam sesuatu penyelidikan untuk mengumpulkan data dan maklumat secara terperinci yang dikumpulkan dalam suatu jangka masa yang tertentu. Instrumen kajian ini telah menggunakan dua kaedah, iaitu penggunaan borang soal selidik dan merujuk perpustakaan. Penggunaan borang soal selidik dengan meliputi sampel yang besar yang melibatkan 83 orang awam dengan kos yang sederhana dan persimpanan yang lebih tepat. Pengkaji juga telah merujuk perpustakaan secara dalam talian, iaitu dengan menggunakan internet untuk mencari info tambahan dan maklumat tentang tajuk yang dikaji. Dengan merujuk perpustakaan untuk mendapatkan info tambahan dan maklumat, ia dapat mengukuhkan lagi data yang telah dikumpul dan dapatan kajian yang dilakukan oleh pengkaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puteri Nur Natasha Adila binti Maskuri, nombor metrik 12000913. Slide seterusnya berkenaan tentang konsep falsafah aliran pemikiran semasa. Konsep ini dapat dirungkai sebagai aliran yang membawa ilmu pengetahuan yang sebenar dan baru kepada alam sekitar. Terdapat pelbagai ideologi yang telah berkembang pesat di seluruh dunia. Ideologi berasal daripada perkataan Greek, iaitu ideo, yang membawa maksud idea atau pemikiran, manakala logos membawa maksud ilmu atau pengetahuan. Ideologi juga bermaksud fahaman atau aliran yang dipakai atau yang dicita-citakan untuk dasar pemerintahan dan lain-lain. Oleh itu, ideologi merupakan suatu ilmu pengetahuan tentang pemikiran atau hasil pemikiran manusia dengan berpandukan kepada keadaan sekeliling alam ini. Nama Nur Ismahani binti Zulkifli, nombor matriks 12000869. Slide seterusnya adalah berkenaan jenis-jenis aliran pemikiran semasa. Pada era globalisasi ini, terdapat banyak aliran pemikiran semasa yang muncul dan tersebar luas dalam kehidupan kita. Antara aliran pemikiran semasa tersebut ialah sekularisme, liberalisme, pluralisme dan sosialisme. Perkataan sekular berasal daripada bahasa Latin, iaitu seculum, yang bermaksud satu generasi atau zaman. Selain itu, istilah sekularisme mula digunakan di United Kingdom oleh penulis bernama George Polwakil pada tahun 1846. Ideologi sekular pada umumnya banyak memberikan kesan negatif berbanding positif ke atas dunia Islam, terutamanya dalam aspek akidah dan pemikiran. Jenis aliran pemikiran semasa yang kedua ialah liberalisme. Liberalisme ialah satu aliran pemikiran yang berjuang untuk hak kebebasan bersuara dan hak kebebasan beragama.
Aliran ini meletakkan kebebasan sebagai satu prinsip yang tinggi dalam membebaskan individu daripada kawalan moral. Aliran pemikiran liberalisme memberi impak negatif kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat yang beragama Islam. Nama saya Nur Ilham Sofia binti Muhammad Fauzilan, nombor matrik 1200909. Dalam bahagian ini, saya akan menerangkan tentang aliran pemikiran pluralisme dan sosialisme. Seterusnya, aliran pemikiran pluralisme. Aliran pemikiran ini menerima pelbagai konsep dari pelbagai agama. Justru, kepercayaan ini menunjukkan bahawa tidak ada agama tunggal dan eksklusif yang dapat menjadi sumber kebenaran. Penerimaan kebenaran wujud dalam satu atau lebih agama dan menekankan aspek yang diterima oleh agama-agama ini. Yang terakhir, aliran pemikiran sosialisme. Sosialisme adalah teori atau sumber organisasi sosial dan ekonomi. Salah satu ciri utamanya ialah semua warga negara tanpa mengira hierarki dan status sosial berkongsi sumber kekayaan negara secara sama rata. Dengan itu, pemilikan ini diberikan melalui sistem pemerintahan yang demokratik. Slide seterusnya berkenaan tentang maksud alam sekitar. Alam sekitar bermaksud segala perkara yang berada di sekeliling kita. Alam sekitar terbahagi kepada dua, iaitu alam persekitaran semula jadi dan juga alam persekitaran buatan. Alam persekitaran semula jadi dapat didefinisikan sebagai segala perkara yang asli yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu sungai, laut dan juga rumput-rumput. Selain itu, alam persekitaran buatan membawa maksud segala perkara yang telah diciptakan oleh manusia seperti bangunan, rumah dan kilang. Nama saya Tengku Nurul Fatihah binti Tengku Syahiran, nombor matrik 1200915, dan saya akan membentangkan kesan negatif aliran pemikiran semasa terhadap alam sekitar. Baiklah, kesan yang pertama ialah isu pemanasan global. Pemanasan global ini berkait rapat dengan kesan rumah hijau dan juga penipisan ozon. Sejak kebelakangan ini, perubahan cuaca di bumi berlaku secara drastik serta memberikan kesan yang buruk kepada kehidupan di bumi. Dan jika kita lihat dari segi pemikiran posibilisme, manusia ini dianggap mampu mengubah alam sekitar mengikut kehendak dan keperluan mereka. Seterusnya ialah kesan rumah hijau. Masalah kesan rumah hijau ini berlaku apabila gas seperti gas karbon dioksida dan gas metana terperangkap di atmosfera bumi. Hasilnya akan menyebabkan peningkatan suhu bumi dan berlaku pencairan ais di Antartika. Masalah kesan rumah hijau ini menjadi teruk ketika zaman revolusi perindustrian, di mana wujudnya pemikiran modernisme yang mementingkan kemajuan teknologi dan sains. Air sekali bencana alam seperti tanah runtuh dan banjir berlaku disebabkan oleh aktiviti manusia yang sibuk mengejar keuntungan. Dapat satu ciri daripada aliran sekularisme, iaitu disenchantment of nature, yang bermaksud melupuskan makna spiritual daripada alam kehidupan. Mereka yang berfikiran sekularisme ini tidak memahami perkaitan antara kewujudan Tuhan dan juga alam sekitar. Maka, mereka berasa bebas untuk membuat kerosakan terhadap alam sekitar. Nama saya Nur Aisyah binti Azli, nombor matrik 1200834. Seterusnya, cadangan mengatasi masalah aliran pemikiran semasa terhadap alam sekitar. Pertama, memberi pendidikan penjagaan alam sekitar seperti mengutip sampah dan membuang sampah ke dalam tong sampah. Seterusnya, tidak melakukan pembakaran secara terbuka yang boleh menyebabkan pencemaran udara berlaku. Cadangan kedua adalah melalui media massa. Seperti kita tahu, teknologi sekarang sangat canggih dan maju. Jadi, kita boleh mengetahui isu alam sekitar di media massa. Sekaligus, masyarakat akan peka serta mengambil tindakan tentang masalah alam sekitar. Cadangan ketiga adalah dengan menerapkan nilai murni yang tinggi, iaitu nilai kerjasama masyarakat dalam mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan oleh kerajaan untuk memerangi isu alam sekitar. Selain itu, nilai tanggungjawab dalam mempertahankan kelestarian alam sekitar daripada sebarang pencemaran. Nama Nora Zuha binti Mazlan, nombor matrik 1203028. Sebagai kesimpulan, kita dapat rangkumkan bahawa alam sekitar sangat penting kepada manusia. Oleh itu, masalah aliran pemikiran semasa terhadap alam sekitar perlulah dititikberatkan oleh semua pihak di negara Malaysia. Semua pihak bertanggungjawab menjaga dan memelihara alam sekitar
serta tidak sewenang-wenangnya membuat pencemaran dan kerosakan terhadapnya. Kerjasama antara masyarakat dalam menjaga alam sekitar akan memberi banyak kesan positif dan kebaikan kepada kita semua. Sekian, terima kasih.